Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan bincangkan faktor yang keempat, pertumbuhan bakteria, iaitu kesan suhu. Okay, so kita tengok tujuan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria, Bacillus species. Okay, so ingat bila tujuan kena ada perkataan untuk mengkaji di permulaan ayat dia. Okay, pernyataan masalah dalam bentuk soalan. So, apakah kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria? So, dia menjawab. Maksudnya, pernyataan masalah ini adalah soalan bagi tujuan. So, hipotesis, pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada suhu bilik, atau jika suhu bilik, maka pertumbuhan bakteria Bacillus banyak. So, boleh juga kita guna perkataan jika. Okey, jika PM, maka PB lah. Okey, so yang ni lebih selamat kalau kita nak guna untuk hipotesis ataupun kesimpulan. Alright, so kita tengok pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kita ubah-ubah adalah suhu. So kita ada 3 jenis suhu lah. Okey, satu suhu sejuk, kita letak dalam kita letak dalam peti sejuk. Satu lagi suhu normal, suhu bilik. Okey, suhu bilik lebih kurang dalam 37 darjah Celsius. Okey, suhu sejuk ni lebih kurang dalam 2 darjah Celsius. Macam itulah dalam peti sejuk kan. Okey, so satu lagi dalam keadaan yang panas, so kita letakkan dalam oven. Okey, so oven ni lebih kurang dalam 70 darjah Celsius, something like that lah, lebih kurang lah. Okey, so pemboleh ubah bergerak balas, kita nak tengok pertumbuhan koloni bakteria. Maksudnya pada permukaan agar-agar nutrien tu, kita nak tengok berapa tumpukan koloni bakteria. Okey, so kita akan tengok beberapa tumpukan lah. Ni adalah yang bulat-bulat ni, saya wakilkan sebagai tumpukan koloni lah. Okey, so ni adalah koloni bakteria. Kita akan nampak beberapa tumpukan koloni. Koloni ni adalah kumpulan bakteria yang tumbuh. Okey, so yang dimalarkan, yang kita tetapkan adalah isi padu larutan dan juga kita menggunakan bakteria yang sama lah. Okey, so bahan macam biasa kita gunakan larutan kultur bakteria, Bacillus, agar-agar nutrien steral dan pita telefon. Dan kita memerlukan 3 piring Petri. Okey, kita memerlukan 3 piring Petri dan setiap piring Petri itu penutup dia kita akan labelkan G, H dan I. Dan kita perlukan dawai gelung serta peti sejuk, dan incubator ni adalah oven lah. Okey, bertindak sebagai oven untuk panaskan. So, kita nak dapatkan suhu yang lebih tinggi lah. So, kita menggunakan termometer untuk cek suhu. Okey. Kemudian, okey, ini adalah 3 piring Petri yang telah dilabelkan. Okey, G, H dan I. So, G ni dia berada pada suhu bilik. Jadi, kita akan letak pada permukaan, pada atas kabinet dalam makmal tu je lah. Okey, so macam biasalah kita akan letak kita akan letak agar-agar nutrien. Lepas tu kita bekukan dulu. Kemudian kita akan letak bakteria, kultur bakteria pada permukaan agar-agar nutrien sterile. Kemudian tutup dan seal guna pita telefon. Dan kita akan label penutup tu GHI. Kemudian kita akan letak dalam 3 keadaan suhu yang berbeza. So G letak pada suhu bilik, H kita letak dalam peti sejuk yang suhu dia 5 darjah Celsius. So I, piring Petri I, kita akan letak dalam incubator. Okey, so ni adalah peti sejuk. Okey, yang ni adalah incubator. Okey, ataupun oven lah kat belakang makmal satu tu biasanya ada oven yang awak selalu tanya saya tu kan, tu apa tu sebenarnya? Itu adalah incubator ataupun oven lah. Okey, so kita akan set suhu 70 darjah Celsius dan kita letakkan, kita peram dalam tu selama 3 hingga 5 hari lah. Okey, so kita tengok apa keputusan dia. Pada suhu bilik, apa yang berlaku? Banyak koloni bakteria yang tumbuh. Okey, berbanding pada suhu yang sejuk dan pada suhu yang panas. Okey, so yang ni sejuk dan yang ni adalah panas. Okey, pada suhu bilik ni adalah suhu normal. Okey, lebih kurang suhu normal tu dalam 37.5 darjah Celsius something. Macam itulah lebih kurang. Okey, so dia punya pertumbuhan tu sangat banyak. Okey, so jadi pertumbuhan bakteria ni dia sangat sesuai pada suhu bilik.
Okey. So pada suhu sejuk dan panas, bakteria tidak sesuai untuk bertumbuh. Sebab itu kalau kita nak simpan makanan tahan lama selama 3 hari lebih kurang, kita akan letak dalam peti sejuk. Kalau kita nak musnahkan bakteria, dia kalau pada suhu 5 darjah Celsius dan 70 darjah Celsius ni, sebenarnya bakteria tu ataupun mikroorganisma tu dia tak mati tau, tapi dia tidak aktif. Alright. So kita tengok soalan. Mengapakah bacillus disimpan dalam incubator yang bersuhu tinggi? Untuk menunjukkan suhu yang tinggi tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria. So suhu tinggi tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Bakteria tidak mati tapi dia tidak aktif. Dia tidak aktif, bukan dia matilah, maksudnya dia tak aktif, dia tak boleh membiak. Jadi hipotesis diterima jika suhu bilik, maka pertumbuhan bakteria bacillus adalah sangat pesat ataupun paling banyak. Itu sahaja untuk faktor yang keempat.